Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang satu statement yang dibuat oleh salah seorang menteri Kerajaan Malaysia iaitu Saudara Nga Komit, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Beliau mengatakan ungkapan rumahku syurgaku adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Statement beliau ini saya dapat daripada satu sedutan video di dalam laman maya, iaitu laman YouTube. Reaction saya ini tidak bertujuan untuk mencela atau melabel. Jauh sekali daripada untuk memaki hamun ataupun membuat anggapan yang tidak sepatutnya kepada saudara Nga Komit. Dan juga tidak bertujuan untuk menghasut dalam bentuk apa-apa hasutan sekalipun kepada semua orang. Ya. Cuma saya ingin membetulkan sedikit kesilapan dalam statement saudara Nga Komit ini. Sebelum itu kita dengar dulu apa yang beliau perkatakan dalam sedutan video yang saya sebutkan tadi. Nabi Muhammad pernah kata dalam hadis, rumahku syurgaku, di mana memiliki rumah idaman adalah impian setiap rakyat. Baik, kita telah mendengar apa yang dikatakan oleh saudara Nga Komit. Benarkah ungkapan rumahku syurgaku adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya ungkapan ini bukan hadis. Bukan hadis sahih. Apatah lagi hadis mutawatir. Bahkan tidak terdapat di dalam hadis yang dhaif. Ya. Ia tidak terdapat dalam mana-mana kitab hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan sebagainya. Ia hanyalah satu ungkapan untuk menggambarkan bahawa rumah yang kita diami ibarat syurga bagi kita jika diurus dengan baik. Dengan arti kata yang lain, pasangan suami isteri di dalam sebuah rumah itu sentiasa bertolak ansur, sentiasa mencipta satu kehidupan yang harmoni. Bahkan dengan anak-anak sekalipun. Bertolak ansur, saling faham memahami dan berkasih sayang. Itulah yang dimaksudkan serba sedikit tentang rumah itu syurgaku. Dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari, bermaksud, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu telah menunaikan solat wajib di masjid, maka kerjakanlah pula solat sunat di rumah. Kerana dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia. Dalam Islam, solat fardu yang 5 waktu diutamakan untuk dikerjakan di masjid. Tetapi solat sunat, seperti solat sunat sebelum solat sunat selain daripada solat wajib, diutamakan di rumah. Kerana dengan solat di rumah itu, iaitu solat sunat, Allah Ta'ala akan memberi keberkatan kepada rumah itu. Dan rumah itu akan menjadi tempat bagi satu keluarga yang bahagia. Maka, apabila kita mengetahui ungkapan ini bukan hadis Nabi, maka hendaklah kita berhati-hati.
kita tidak boleh mengatakan ia adalah hadis. Kerana selain daripada hadis Nabi, iaitu selain daripada hadis sahih, mutawatir, dhaif, ia bukan hadis. Ia disebut sebagai hadis palsu. Ungkapan ini sebenarnya tidak boleh dinisbahkan sebagai hadis. Ia adalah ciptaan atau perekaan orang-orang yang ingin memburuk-burukkan Nabi Muhammad SAW ataupun ingin merosakkan sistem perawian hadis. Jadi, kenapa ia dikatakan sebagai hadis palsu? Dia disebut sebagai hadis untuk menisbahkan ataupun memberi perbandingan. Ini hadis sahih. Ini hadis palsu. Artinya, ungkapan itu bukan hadis. Jadi, nasihat saya kepada saudara Ngakomeng dan juga lain-lain menteri kerajaan Malaysia yang bukan beragama Islam. Hendaklah berhati-hati di dalam memetik sesuatu statement tentang agama Islam. Kami orang Islam tidak melarang sama sekali, ya, menteri-menteri ataupun siapa saja daripada bukan Islam untuk memetik hadis ataupun memetik ayat Quran. Tetapi hendaklah dipastikan betul. Jika hadis itu hendaklah dipastikan ia sebenar-benar hadis. Ya. Bahkan lebih baik hadis sahih atau mutawatir. Demikian juga dengan ayat Quran. Hendaklah memetik dengan betul ataupun menafsir dengan betul sebagaimana penafsiran ulama-ulama mujtahid. Ya. Kerana apa? Kerana Malaysia ini adalah negara yang berbeza jauh. Apabila sesuatu statement tentang agama itu dibuat bersalahan, maka kemungkinan mengguris hati orang-orang yang beragama lain. Contohnya jika hadis ataupun Quran ditafsirkan dengan tafsir yang salah, maka kemungkinan akan membuat hati orang Muslim tersinggung. Saudara Ngakomeng dan juga menteri-menteri yang bukan beragama Islam boleh merujuk kepada menteri di Jabatan Perdana Menteri ataupun Menteri Agama. Dan boleh juga merujuk kepada mufti. Ataupun merujuklah kepada ustaz-ustaz ataupun ulama yang berada di dalam kerajaan ataupun di dalam parti yang menteri itu anggotai. Jika saudara Ngakomeng itu ini daripada parti DAP, yang saya tahu ramai orang Melayu ataupun ada juga ustaz yang menjadi ahli DAP. Contohnya daripada Johor, saya tak ingat namanya. Dia seorang alim agama. Maka sebaiknya saudara Ngakomeng dan juga menteri-menteri merujuk kepada beliau. Apakah hadis itu sahih ataupun apakah ungkapan itu hadis? Kerana dengan merujuk kepada ahlinya, maka statement itu akan benar, ya, tidak lagi salah. Dan kami orang-orang Islam tidak ada masalah jika saudara Ngakomeng ataupun menteri-menteri DAP atau menteri-menteri bukan Islam merujuk kepada agama kami dalam satu perkara yang melibatkan agama kami. Baik. Sekarang ini rumah harganya sangat mahal. Kalau kita lihat dalam iklan-iklan, rumah kos rendah sahaja sudah mencecah harganya hampir RM200,000. Bahkan ia tidak boleh dikatakan lagi sebagai rumah kos rendah. Mungkin kos sederhana. Kalau kita lihat rumah teres kembar 2 tingkat, rumah kembar 2 tingkat, hampir mencecah RM300,000. Dengan keadaan yang sekarang ini, ekonomi yang makin mencekam, kos sara hidup makin meningkat, harga barang makin meningkat, pastinya bahan-bahan binaan untuk membina rumah itu meningkat. Bayangkanlah jika harga rumah itu RM250,000. Seseorang itu terpaksa meminjam bank dan dibayar selama 30 atau 40 tahun. Harga rumah itu telah meningkat menjadi hampir mungkin
RM400,000 dan pembeli terpaksa membayar kepada bank termasuk interest hampir RM1,000 ataupun RM1,500 ataupun lebih setiap bulan. Bayangkan, seseorang itu terpaksa mencari nafkah untuk ahli keluarganya, kemudian terpaksa juga membayar harga rumah yang selain daripada membayar angsuran kereta dan sebagainya. Jika kita lihat dalam keadaan sekarang ini, rumah ini bukanlah menjadi syurga lagi, tetapi menjadi beban. Peminjam itu, pembeli rumah itu berkira-kira setiap bulan. Apabila dapat gaji, dia berkira-kira, mencongak pendapatannya. Dan tidak mustahil mereka tersepit di dalam kehidupan. Apatah lagi jika mempunyai keluarga yang ramai. Jadi, hendaklah kita faham baik-baik. Rumah itu syurgaku, tidak semestinya dalam kehidupan berkasih sayang, berangsur saja. Tetapi beban kos membayar rumah itu juga adalah satu yang mesti kita fikirkan. Tetapi jika seseorang itu nekat untuk membeli juga rumah yang berharga sangat mahal di masa ini, itu terpulang kepada mereka. Pandai-pandailah mereka untuk mengatasi masalah tentang pembayaran rumah dan sebagainya. Dan berbalik kepada fokus tajuk tadi, iaitu ungkapan rumahku syurgaku itu bukanlah hadis. Ia satu ungkapan untuk menggambarkan, menggambarkan bahawa sesebuah rumah itu yang dikelolakan dengan sebaiknya, umpama ibarat sebuah syurga bagi sesuatu keluarga. Dan lagi diharap menteri-menteri kabinet Malaysia dan siapa juga daripada rakyat, jika ingin memperkatakan sesuatu seperti mengatakan tentang agama Islam, hendaklah membuat rujukan terlebih dulu supaya ia pasti benar. Jadi sekianlah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.